RTM terus unggul. Yang sahih di Berita RTM. Berita perdana edisi Sabtu 26 Mac 2022. Saya Indi Reza Rohadian. Dan saya Hazel Desmond. Terima kasih kerana memilih Berita Perdana. Kita ikuti paparan utama malam ini. Aplikasi telefon pintar dibangunkan lindung pengguna daripada penipuan transaksi dalam talian. Hari Usahawan Negara, platform terbaik tingkatkan ekonomi ke peringkat global. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perubahan trend pembelian pengguna secara dalam talian kini memberangsangkan, namun wujud peningkatan signifikan terhadap aduan berkaitan penipuan transaksi dalam talian, khususnya sejak Perintah Kawalan Pergerakan pada tahun 2020. Justru satu aplikasi telefon pintar, Easy Adu, diperkenalkan bagi memperkasa digitalisasi pengguna. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, aplikasi tersebut merupakan inisiatif kerajaan mempelbagaikan platform penyaluran aduan sekaligus memantapkan inisiatif perlindungan pengguna. Aplikasi yang dinamakan Easy Adu dibangunkan pada tahun 2015 dan tahun lepas ia ditambah baik bagi membolehkan pengadu menyalurkan aduan serta-merta melalui telefon pintar masing-masing. Terdahulu aplikasi Price Catcher yang dibangunkan pada tahun 2019 turut membuktikan komitmen kerajaan dalam membantu pengguna merancang perbelanjaan dengan memilih premis yang menawarkan harga yang berpatutan. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian sambutan Hari Pengguna Kebangsaan HPK 2022. Sementara itu, lebih 90% kes melibatkan penipuan transaksi dalam talian yang dilaporkan pengguna telah selesai disiasat. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Lewal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantalinggi memaklumkan antara kes terlibat adalah barangan yang dibeli tidak sama seperti yang diiklankan, barangan tidak sampai dan barangan tiruan. Dan sehingga 28 Februari lalu, sebanyak 24,150 aduan diterima KPDN HEP berkaitan penipuan transaksi dalam talian yang merangkumi 36.45%. Saudara, memasuki hari kedua sempena Hari Usahawan Negara HUN 2022, 450 ruang pameran dibuka di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC KL bagi usahawan tempatan dan antarabangsa mempamerkan produk masing-masing. Dianjurkan Dewan Perniagaan Usahawan Kecil Malaysia, program tersebut akan dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Langsung bersama Dian Fatihah Makno di lokasi ketika ini. Dian, silakan. Terima kasih, Andy dan Hazel. Dan semua yang ada di WTC KL pada malam ini begitu teruja menantikan kedatangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bagi merasmikan Hari Usahawan Negara HUN 2022 sebentar lagi. Dan untuk makluman, Hari Usahawan Negara ini berlangsung selama 5 hari, bermula Khamis lalu sehingga Isnin ini dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Dan Hari Usahawan ini dianjurkan bagi membantu peniaga dan bakal peniaga menerusi perkongsian informasi dalam pelbagai program yang dianjurkan, termasuk lot pameran pelbagai agensi kerajaan yang sekaligus dapat merancangkan kembali ekonomi usahawan yang terjejas dengan pandemik COVID-19. Dan apa yang dapat saya lihat tadi, antara pameran yang ada di sini antaranya adalah pameran telekomunikasi, perhotelan, produk kecantikan dan kesihatan, makanan, aksesori, IKS, pakaian dan banyak lagi. Dan selain pameran-pameran, pusat info usahawan juga disediakan. Jadi anda boleh mendengar taklimat yang disediakan antaranya dari pelbagai agensi termasuk Pharma,
Mara, Agro Bazar Online dan juga Akademi Jana Usahawan. Dan tidak ketinggalan diadakan taklimat mengenai kerjaya, klinik keusahawanan, simposium ekonomi dan keusahawanan, Biz Forum dan juga Pocket Talk iaitu wawancara akaun usahawan secara langsung. Selain itu, pelbagai aktiviti juga disediakan untuk memeriahkan HUN 2022 termasuk antaranya persembahan artis popular, acara rancangan mainan akal dan persembahan Battle of the Band, pertunjukan kereta, motosikal klasik, kereta mewah dan banyak lagi. Dan saya difahamkan acara kemuncak HUN 2022 adalah makan malam gala yang diadakan pada 28 Mac ini bersempena Majlis Anugerah untuk golongan usahawan. Dan pelbagai peringkat anugerah keusahawanan kebangsaan akan diberikan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi sebagai sebahagian daripada sambutan ini. Jadi pada usahawan dan juga bakal mereka yang berminat dalam bidang perniagaan, memang rugi jika anda tidak datang ke sini. Dan sekian dulu perkembangan dari WTC KL. Kembali ke Angkasa Puri, silakan. Baik, terima kasih Dian untuk perkembangan dari WTC KL. Dan pastinya Hari Usahawan Negara dijadikan platform terbaik bagi usahawan tempatan untuk mempromosikan produk masing-masing, seterusnya membina semula perniagaan yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Saya rasa nampak benda ni is very good input yang permulaan. Daripada situ kita akan nampak satu usahawan baru, okey, yang berjinak, yang dibuang kerja ataupun yang terlibat dengan pandemik. Dari situ kita nampak program ni memang bagus dan kita akan saya berharap benda ni akan dikekalkan. Berkenaan produk saya ready to cook, ready to eat dan paste. Itu tiga konsep yang saya ni. And then dia berkenaan ni ketahanan dia 2 tahun. Ketahanan produk 2 tahun dan dia terlibat dengan tak ada bahan pengawet dan keutamaan ni untuk ekspor market. Kami memasarkan barang-barangan daripada Borneo iaitu daripada Sabah dan Sarawak serta pelabuhan. And then kami di sini adalah untuk meningkatkan barang pemasaran daripada peniaga-peniaga kecil di sana. Kita bawa masuk barang daripada sana ke sini dan berniagakan di sinilah. Sebab kita nak bagi diskaun ni, raya pun hampir tiba. Jadi kita nak orang ramai lagi kenal produk. Sebab yang ini memang keluaran kita sendirilah, keluaran Bumiputra sendiri. Perkembangan selanjutnya. Melestarikan sumber air, memanfaatkan air bawah tanah. Itu tema yang diangkat bagi sambutan Hari Air Sedunia Peringkat Kebangsaan 2022. Berlangsung di Bera Pahang, pelbagai aktiviti diadakan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai dalam usaha melestarikan sumber air. Ayu Norehan Saleh ada laporannya. Air bawah tanah merupakan sumber air bersih daripada air hujan yang terkumpul dalam rongga batuan serta butiran tanah. Ia berpotensi digunakan sebagai alternatif dan harus dipelihara. Ini bagi memastikan ia kekal tersedia bagi menyokong usaha pembangunan negara serta membantu mengekalkan ekosistem dan jaminan sumber air. Negara bertuah dianugerahi sumber air yang sangat banyak. Purata hujan tahunan mencecah 2,940 mm setahun. Namun taburan hujannya tidak sekata. Terdapat beberapa negeri menerima lebih banyak hujan dan sebahagian lain pula tidak mendapat hujan yang cukup, bahkan berhadapan dengan kekurangan air. Menurut laporan National Water Resources Study tahun 2000 hingga tahun 2050, sumber air dikategorikan kepada 4, iaitu air permukaan, air atmosfera, air tanah dan air laut. Bagi terus melestarikan sumber air bawah tanah ini, perancangan intensif perlu dibuat bagi mengelak kemudaratan kepada hidupan dan alam sekitar. Justeru, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS dengan kerjasama Program Hidrologi antara Kerajaan UNESCO Malaysia telah menganjurkan tesis terbaik peringkat kebangsaan meliputi peringkat sarjana muda, sarjana dan doktor falsafah di Institut Pengajian Tinggi.
Ia bertujuan memperkasakan kajian dalam bidang penyelidikan air serta menggalakkan penemuan baru dan inovasi dalam pengurusan sumber air yang lestari. Mak saya, anugerah ini merupakan satu sumbangan signifikan para graduan dalam bidang penyelidikan air tawar dan pengurusan sumber air yang mampan. Selain itu, bagi menyemarakkan kegiatan kesukarelawan dalam pelestarian sumber air, JPS menobatkan anugerah Wira Air untuk menghargai sumbangan orang ramai. Pada sambutan itu, Kementerian Alam Sekitar dan Air turut melancarkan buku bertajuk Air dan Pembendungan di Malaysia, Sejarah serta Perspektif yang sesuai dijadikan rujukan kepada semua lapisan masyarakat. Dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, majlis turut menyampaikan anugerah Wira Air kepada orang awam terpilih sebagai penghargaan atas sumbangan dalam memelihara sumber air negara. Ayu Norehan Saleh, Berita RTM. Ya, sementara itu, Perdana Menteri dalam ucapan perasmiannya turut menyeru agar tumpuan diberi bagi memelihara dan menggunakan sumber air bawah tanah dengan sebaiknya. Menurut beliau, walaupun mempunyai kapasiti air bawah tanah yang besar, namun penggunaannya di negara ini masih di tahap yang rendah. Malaysia mempunyai sumber air bawah tanah berkapasiti 5,000 bilion meter padu dengan keupayaan penjanaan semula sebanyak 64 bilion meter padu setahun. Kapasiti ini sangat besar dan sudah tentu berupaya menjadi sumber alternatif bekalan air negara. Penggunaan air bawah tanah di Malaysia sebenarnya kurang daripada 3% berbanding dengan negara-negara lain seperti Denmark 100%, Austria 98%, Thailand jiran kita 80%, China 78% dan Amerika Syarikat 50%. Kementerian Kesihatan Malaysia mensasarkan 10,000 sukarelawan daripada agensi dan persatuan di bawah naungannya untuk mendaftar dalam program My Champion. Sukarelawan terlibat akan dilatih dan dilantik untuk berkhidmat di lapangan menjadi ejen perubahan tingkah laku masyarakat sekaligus memperkasa kesihatan komuniti. Menterinya, Khairi Jamaluddin, memaklumkan langkah proaktif ini bagi menangani 3 isu utama, iaitu membantu Malaysia dalam fasa peralihan ke endemik, meningkatkan pembudayaan hidup sihat serta isu kebersihan persekitaran dan kelestarian alam sekitar. Kita memerlukan satu pendekatan yang melibatkan seluruh negara, whole of nation approach, untuk kita jayakan semua cabaran yang telah saya gariskan tadi. Dan pada bulan Julai nanti, insyaAllah kita akan melancarkan program saringan besar-besaran rakyat Malaysia. Kita akan mensasarkan 1.5 juta rakyat Malaysia yang belum melalui saringan kesihatan akan dapat saringan kesihatan yang pertama. Dan My Champion juga akan digerakkan untuk mengenal pasti mereka yang berisiko tinggi, contoh yang sudah usia 50 tahun ke atas, yang tak pernah langsung menjalankan pemeriksaan ataupun saringan kesihatan. My Champion merupakan program di bawah Agensi Nasional Malaysia Sihat dalam usaha memperkasa fungsi komuniti ke arah gaya hidup lebih sihat. Sementara itu, Khairi turut memaklumkan rang undang-undang larangan merokok dan pemilikan produk rokok elektronik atau vape terhadap generasi yang lahir selepas tahun 2005 bakal dibentang di Parlimen Julai ini. Rang undang-undang tersebut sedang dimuktamadkan oleh Jabatan Peguam Negara. Saya rasa dalam tempoh seminggu 2 ni dah selesai. Dan boleh saya bawa ke Jawatankuasa Pilihan Khas di Parlimen dulu untuk saya bentangkan kepada Jawatankuasa Pilihan Khas Kesihatan dan Teknologi.
Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menetapkan beberapa ujian peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM tahun 2021 sesi kedua akan dilaksana pada 5 April hingga 19 Mei 2022. Ini melibatkan ujian bertutur dan ujian mendengar bagi bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, ujian amali sains serta ujian bertulis. Kenyataan KPM turut memaklumkan peperiksaan SPM tahun 2021 sesi kedua ini dilaksana untuk calon yang tidak dapat hadir menduduki ujian terbabit pada 8 Februari hingga 29 Mac ini. Calon tersebut adalah yang telah disahkan positif COVID-19 dan menjalani kuarantin, calon terjejas banjir atau kes-kes khas yang mendapat kelulusan pengarah peperiksaan. Lembaga peperiksaan turut mengingatkan semua calon yang terlibat untuk menyemak, mengesahkan dan mencetak pernyataan pendaftaran peperiksaan mulai 1 April 2022. Sebarang maklumat boleh didapati melalui laman web tertera atau melalui aplikasi mobil e-Lembaga Peperiksaan yang boleh dimuat turun melalui Google Play Store. Tahun menjadi platform utama dalam kuasa viral TV dan radio. Kami di RTM pastinya boleh membantu melonjakkan prestasi perniagaan anda. Tunggu apa lagi? Jom iklankan produk anda di stesen berprestij kami hari ini. Hubungi maklumat tertera untuk maklumat lanjut. Terbaik RTM 2022. RTM, teman setia anda. Malaysia berada di urutan ke-13 dari 122 buah negara dalam indeks pemilihan COVID-19 Nikkei Asia. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan telah berjaya mencapai liputan vaksinasi lengkap sehingga 98% populasi dewasa. Bagi memastikan imuniti kekal pada tahap optimum dan sebagai benteng dalam menghadapi varian baru, Beta menyeru agar rakyat Beta untuk mendapatkan dos penggalak menerusi program yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Keperluan vaksinasi, hak kapasiti pekerja yang sebelum ini bergantung kepada liputan vaksinasi dimansuhkan. Semua individu dibenarkan merentas negeri tanpa mengira status vaksinasi mereka. Saudara, anda masih lagi menyaksikan berita perdana. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP melalui Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM menyediakan beberapa inisiatif bagi menyokong pembangunan sektor pemborongan dan peruncitan. Di bawah program pemerkasaan rantaian bekalan koperasi, geran bantuan bernilai sehingga RM300,000 disediakan bagi memperkasa pusat pengedaran koperasi di seluruh negara. Menterinya Tan Sri Noh Omar berkata inisiatif ini diharap dapat memastikan bekalan barangan keperluan pengguna dapat dibekalkan secara konsisten dengan harga berpatutan. RM300,000 inilah kita bagi dalam bentuk dalam peralatan.
kita nak bagi pada DC je, pusat pengedaran. Kita ada lagi pada pusat pengedaran. Jadi dia memerlukan banyak modal untuk menyediakan kemudahan peralatan. Itu yang kita bagi gerak. Dalam masa yang sama, SKM juga menyediakan tabung pinjaman. Tabung pinjaman maksimum 30 juta. Beliau memaklumkannya selepas perasmikan Pasaraya MG Co-op Mart Cawangan Bangi. MG Co-op Mart merupakan subsidiari kepada Koperasi Makmur Malaysia Berhad Co Makmur. Pasaraya yang asalnya hanya beroperasi di Pantai Timur, kini telah meluaskan operasinya dengan membuka 2 cawangan di Lembah Kelang. Buat masa ini, Co Makmur melalui MG Co-op Mart sudah memiliki 10 pasaraya dan bakal membuka 5 lagi rangkaiannya dalam tempoh terdekat. Suku daripada penggunaan kuasa elektrik di kilang syarikat automotif Proton dijana tenaga solar. Selain penjimatan, inisiatif dilaksana bagi menyokong usaha menjadikan negara neutral karbon menjelang tahun 2050. Vimala Kasturi Verasamy yang melawat kilang Proton di Tanjung Malim baru-baru ini ada laporannya. Lebih 20,000 panel solar duri muka dipasang di kawasan tempat letak kereta, menjadikannya yang terbesar di Malaysia. Kemudahan menyumbang kepada 25% daripada penggunaan kuasa kilang. Ibarat serampang dua mata, panel solar yang dipasang turut mempunyai fungsi lain. Tempat letak parking itu adalah untuk kenderaan yang sudah siap dipasang, supaya dia dapat terlindung juga daripada elemen cuaca, dan kita akan gunakan jugalah tempat tu bukan setakat untuk generate electricity, tapi untuk car park untuk kereta-kereta yang setelah siap dipasang sebelum diantar ke seluruh tempat di Semenanjung Malaysia ataupun di Sabah Sarawak. Ya. Penggunaan tenaga solar di situ membolehkan pelepasan karbon dioksida kilang berkurangan sehingga 11,536 tan setahun. Ia juga mampu mengurangkan perbelanjaan utiliti syarikat sehingga 4.39 juta ringgit setahun. Tempat letak kereta berpusat Proton ini seluas 23.4 ekar dan muat untuk 2,880 kenderaan. Dan tempat ini bagi melindungi kereta yang baru dihasilkan daripada unsur-unsur kerosakan. Vimala Kasturi Verasamy, Berita RTM. Petronas Technologies Ventures Sendirian Berhad (PTVSB) menjalin kerjasama dengan WeGet Technologies Robotics AG (WTR) bagi mengkomersialkan peranti pemeriksaan robotik yang dibangunkan bersama dan dikenali sebagai robot bike akan digunakan dalam industri minyak dan gas. Menerusi satu kenyataan, PTVSB berkata sistem robotik bike membolehkan pengurusan data yang lebih baik dan pemeriksaan ruang yang sukar dicapai di kemudahan minyak dan gas di darat dan luar pesisir. Teknologi yang dipertingkatkan itu termasuk alat pembersihan serta keupayaan pemeriksaan ultrasonik dan arus pusar tambahan. Di bawah perjanjian itu, ia turut menempatkan robot bike yang terbaharu di lebih banyak kemudahan, manakala WTR akan menyediakan latihan dan perkhidmatan sokongan yang komprehensif. Perjanjian itu juga menandakan komitmen kedua-dua syarikat untuk mempromosikan penggunaan peranti terkini kepada kalangan rakan kongsi dan pelanggannya. Pendaftaran kemasukan menggunakan MySejahtera masih diwajibkan, tetapi dikecualikan untuk kawasan terbuka yang tidak sesak dan tiada perhimpunan ramai. Tambahan pula MySejahtera MySJ Trace diwajibkan untuk tempat tertutup yang dipenuhi tetamu ataupun pengunjung. Orang kurang upaya.
bertemu kembali. Bukan sahaja menikmati keindahan alam semula jadi apabila melakukan aktiviti berkonvoi motosikal berkuasa tinggi. Namun, pelbagai aktiviti boleh dilakukan ketika berkonvoi. Kali ini, Audi Muhammad Noor akan berkongsikan aktiviti mengikuti konvoi Golden Ride KL Jubli Emas ke-50 menuju ke Perlis dan Pulau Pinang dalam ronda-ronda keluarga Malaysia. Perjalanan saya bermula seawal 8 pagi untuk ke destinasi pertama iaitu di Perlis. Konvoi motosikal berkuasa tinggi ini dianjurkan bersempena sambutan Jubli Emas yang ke-50 wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang diketuai sendiri oleh Timbalan Menteri Wilayah Datuk Seri Jalaluddin Alias. Perjalanan mengambil masa 6 jam dari Kuala Lumpur sehingga sampai ke destinasi. Setibanya di Perlis, saya dibawa ke gerai ladang nipah di Kuala Sanglang. Keunikannya, minum petang di tengah pokok nipah memang menarik perhatian saya. Pada keesokannya, sebelum saya bergerak ke Pulau Pinang, saya menuju ke Arau bersama dengan rombongan konvoi untuk menghulurkan sumbangan kepada golongan B40 di kawasan itu. Selepas itu, saya terus menuju ke Pulau Pinang. Ianya mengambil masa 3 jam perjalanan menuju ke Batu Feringgi. Setibanya saya di Batu Feringgi, saya berkesempatan menikmati keindahan pantai dan juga pelbagai aktiviti pantai boleh anda lakukan di sini. Pulau Pinang juga merupakan terkenal dengan makanannya, terutama makanan laut di Bayan Lepas ini. Kita boleh lihat sendiri makanan depan mata ada. Kita rasa dulu ikan bakar dia ni. Kita makan dulu. Ada siakap pun ada kat sini. Sikit dulu. Siakap dia nampak macam sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Terbaik. Memang sedap. Kena pula dengan air temikan tau. Jangan tengok je. Marilah kita makan. Minggu depan, ronda-ronda keluarga Malaysia akan kongsikan kepada anda destinasi-destinasi menarik bagi penggemar aktiviti lasak di Kemesan. Audi Muhammad Noor, Berita RTM. Teras aspirasi keluarga Malaysia perlu disokong segenap lapisan masyarakat, terutama persatuan-persatuan bertunjangkan organisasi kebajikan. Pendekatan turun padang antara konsep paling berkesan bagi membantu dan memahami keadaan sebenar golongan kurang berkemampuan. RTM bersama Persatuan Suri dan anggota Wanita Perkhidmatan Awam Puspanita mengambil pendekatan jelajah RTM Kami Prihatin menerusi kayuhan menyantuni asnaf bermatlamat memahami ujian yang diharangi mereka. Jadi apabila kita memulakan kayuhan ini, kita dapat merakyatkan RTM. Kita dapat membawa RTM lebih kepada kumpulan pendengar, dan pada pagi ini kita memilih untuk mendekati kumpulan asnaf ya. Dan kolaborasi di antara Puspanita dan kita ada agensi-agensi lain ya, pertahanan dan kesihatan. Ini boleh mewujudkan satu kolaborasi strategik ya, di mana RTM tidak hanya didengar di radio tetapi dilihat di lokasi. Program kayuhan jelajah Kami Prihatin ini menghulurkan sumbangan wang ringgit dan keperluan asas. Program ini menyasarkan lokasi di seluruh negara bersempena 76 tahun RTM 1 April depan. Berita perdana diteruskan dengan edisi sukan malam ini bersama Nazri Fahmi. Nazri, teruskan. MOM sah batalkan keahlian MDSB. Sukan breakdance dipertanding di Sukan Asia 2022.
Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Dimulakan dengan perkembangan sukan ini terlebih dahulu. Majlis Olimpik Malaysia MOM sah membatalkan keahlian ahli bersekutunya Malaysian Dance Sport Berhad MDSB. Perkara tersebut diumumkan oleh Presiden MOM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria selepas persatuan itu tidak lagi diiktiraf oleh World Dance Sport Federation WDSF. Jelas Tan Sri Norza, keputusan itu diambil berpandukan artikel 24.2 dan 36.1 Perlembagaan MOM. Keputusan ini diambil setelah mendapat konsultasi daripada Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC, WDSF dan Pejabat Pesuruhjaya Sukan Malaysia. Tambah beliau, keputusan ini tidak akan menjejaskan penyertaan atlet sukan itu yang akan bertanding di Sukan C Vietnam Hanoi Mei ini kerana mereka akan didaftar di bawah MOM. Beliau berkata demikian kepada media selepas mesyuarat Majlis Eksekutif MOM di Wisma OCM di sini hari ini. Sukan Asia 2022, impian skuad breakdance negara untuk bertanding dan merangkul pingat di peringkat antarabangsa bakal menjadi kenyataan apabila acara tarian itu akan dipertandingkan buat pertama kali pada tamasya di Hangzhou, China. Menurut Naib Pengurusi Persatuan Seni dan Budaya Tarian Jalanan SDACA, Dylan Chio Tihei, berita gembira itu bagaimanapun memerlukan persiapan rapi selain pemilihan atlet yang tepat. I confidently can say that it's a big chance for our athletes to hold medal because of their experience like before compete internationally based on the past record. So we actually has high hope to the athletes that they will have big chance to hold the medal, gold, silver or even bronze. Pada Sukan Asia kali ini, hanya 2 atlet terbaik bagi kategori lelaki dan seorang atlet wanita akan dipilih oleh Persekutuan Dance Sport Malaysia MYDF bagi mewakili negara. Setakat ini 3 atlet terbaik negara iaitu Lego Sam, Kinobu dan Riz Liu sudah melayakkan diri berdasarkan prestasi tahun lalu, namun pemilihan terakhir akan dibuat selepas pada Mei nanti. Sementara itu, pemenang pingat emas Sukan C 2019, Lego Sam, akui cabaran paling besar perlu dihadapi ialah dirinya sendiri pada Sukan Asia Hangzhou 2022. Actually, the biggest challenge is my own self lah, because I've been 27 years old. I've been dance for 14 years, so I actually got a lot of old injury at my left, right, and my under backbone. So I hope everything can recover before I fight into Asian Games. Selain Sam, turut menjadi harapan negara adalah Muhammad Farid Muhammad Yassin atau lebih dikenali sebagai Kinobu dan anak didik Sam, Riz Liu. Atlet Akademi Golf Nasional Universiti Utara Malaysia Muhammad Iqmal Basri akui teruja apabila namanya tersenarai dalam pemilihan skuad Persatuan Golf Malaysia bagi kempen Sukan Asia pada September ini. Menurut Muhammad Iqmal, mewakili Malaysia telah menjadi impiannya dan akan memanfaatkan peluang tersebut sebaiknya. Jelas beliau, penyertaan pada Sukan Asia di China itu juga akan menjadi titik permulaan untuk melakar kecemerlangan di peringkat antarabangsa. Dalam masa sama, Muhammad Iqmal turut berharap pemilihan itu akan memberikan semangat kepada semua pelatih Akademi Golf Nasional Universiti Utara Malaysia untuk terus berusaha gigih mengejar impian masing-masing. Sementara itu, pengarah Akademi Golf Nasional Universiti Utara Malaysia, Profesor Madya Dr. Azman Yassin berkata, pihaknya amat bangga apabila salah seorang atlet mereka terpilih menyertai Kem Malaysia. 2 acara sukan elektronik Mobile Legends Bang Bang MLBB dan acara berpasukan PlayerUnknown Battlegrounds PUBG Mobile mampu meraih pingat dalam tamasya Sukan C Hanoi 2022 Vietnam pada Mei depan. Pemenang pingat gangsa Sukan C Filipina 2019 Muhammad Faris Zakaria atau lebih dikenali sebagai Solos menyatakan Malaysia perlu berwaspada dengan cabaran Filipina dan Indonesia. Tapi kita tertumpu dekat Indonesia dengan Filipina sebab sana memang dua kuasa yang kuat. Sebab kalau macam dekat scene PUBG kita akan pakai satu strategi yang lebih kurang je. Tapi kalau dekat Mobile Legends, Filipina dia ada metode lain, Indonesia lain, lebih banyak lain. study patch kan. So bila nak lawan tu
kita tak tahu apa strategi diorang, sebab bila diorang praktis pun diorang tak tunjuk dia punya result apa semua. So diorang just prepare dululah apa yang boleh dan update masa waktu pertandingan tu, mungkin dari situ diorang cari solution macam mana nak counter apa semua. Sementara Duta Sukan Negara Nuradi Nursal atau Daddy Hood berkata, kelainan yang ada pada skuad kali ini membolehkan mereka membawa pulang pingat. Pada pandangan saya, insyaAllah sejujurnya saya nampak pasukan-pasukan yang mewakili Malaysia ada potensi yang sangat besar, terutamanya Todak, NC dan juga Geek Fam di PUBG Mobile, Todak di Mobile Legends. Dan saya nampak diorang memang ada satu kelainan dalam gameplay diorang yang boleh buatkan kita bawa balik at least medal lah. Mereka ditemui ketika majlis pembukaan kafe e-sport pertama di Malaysia yang akan memberikan peluang kepada orang ramai untuk bermain pelbagai jenis sukan elektronik bersama pemain industri ternama. Seterusnya kita ikuti perkembangan kejohanan badminton terbuka Switzerland 2022. Pasangan bergu lelaki negara Aaron Chiasso Wo Yik meneruskan kemalaan ke peringkat super akhir di Basel. Aaron dan Wo Yik yang juga pilihan kedua kejohanan hanya memerlukan 33 minit untuk menewaskan bergu dari Jerman Mark Lempfers Marvin Sidil 21-11, 21-13 sekaligus meneruskan misi memburu kejohanan sulung mereka pada peringkat antarabangsa. Pada set pertama, Aaron Wo Yik bermula cemerlang apabila mudah mengutip mata demi mata bagi mengatasi bergu pilihan ketujuh itu. Skrip sama berulang pada set kedua apabila Lempfers Sidil terus-menerus melakukan kesilapan di jaring dan peluang tersebut digunakan bergu negara untuk mentamatkan kemenangan. Gandingan negara yang dibentuk sejak 2017 itu belum pernah meraih sebarang gelaran antarabangsa dengan pencapaian terbaik mereka sekadar naib juara pada terbuka Seloluk 2018, All England 2019 dan terbuka Thailand 2020. Aaron Wo Yik dijangka berdepan sama ada rakan senegara Ong Yi Sin Teo Yi atau Fajar Alfian Muhammad Rian Adrianto dari Indonesia. Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Mara UiTM Kampus Puncak Alam memeterai kerjasama dengan Kelab Badminton RS untuk membangunkan model asas kejurutihan badminton. Model yang dibangunkan dengan bantuan legenda badminton negara Datuk Rashid Siddiq bertujuan melahirkan warga pendidik yang terlatih dalam bidang kejurutihan badminton. Buat permulaan seramai 50 pelajar jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Pengurusan acara akan mengikuti modul berkenaan. Timbalan Naib Chancellor Hak Ehwal pelajar UiTM Profesor Dr. Muhammad Shazli Shahibi tidak menolak kemungkinan untuk mengembangkan modul berkenaan kepada bentuk silibus bergantung kepada keberkesanannya. Lepas itu, apabila kita melihat keberkesanan modul itu dilaksanakan, kita akan extend penggunaannya kepada menjadikan dirinya sumber untuk membangunkan kurikulum sukan dan kejurutihan kepada sukan yang berfokus dalam bidang badminton. Kalau saya sendiri, saya memang bersikap terbuka lah. Saya kalau boleh saya nak bagi ilmu yang ada sekarang, ilmu apa yang ada sekarang ni saya bagi kepada generasi muda yang baru sekarang. Pelajar yang mengikuti modul berkenaan diajar dari asas sehingga peringkat lanjutan dengan modul berkenaan mempunyai kod QR yang menyediakan contoh sesi latihan dalam bentuk visual video. Beliau ditemui pada sidang akhbar Majlis Berjiwa Juara Memori 1942 di kampus UiTM Puncak Alam. Majlis berkenaan turut melancarkan model asas kejurutihan badminton pelancaran Deostar Games dan pelantikan Rashid Siddiq selaku Duta Deostar by Madu 7. Kesatuan Rugby Malaysia KRM bercadang untuk menganjurkan lebih banyak kejohanan 15-11 tahun ini. Presidennya Datuk Syahrul Zaman Yahya berkata langkah itu penting bagi melancakkan lagi sukan tersebut yang turut terkesan dengan pandemik COVID-19. Jelasnya beberapa kejohanan dalam negara terpaksa ditunda susulan wabak berkenaan. Penganjuran kejohanan rugby 15-11 itu melibatkan beberapa acara, antaranya kategori senior dan wanita selain pertandingan membabitkan pemain-pemain di bawah umur 19 tahun. Kita melihat contohnya antara umur 17 tahun dan senior, pemain senior ni secara puratanya 21 tahun lah. Jadi antara 17 dengan 21 tu ada 4 tahun gap di antara umur 17 dan juga 21 tahun tu. Antara
Kata lain, macam bola sepak ada Presiden Cup. Jadi lebih kurangnya begitulah. Beliau berkata demikian pada sidang media Seminar Pengurusan Rugby Malaysia 2022 di Ipoh. Datuk Syahrul turut berpuas hati dengan penganjuran beberapa kejohanan rugby yang telah berlangsung antaranya di Selangor, Pulau Pinang dan Melaka. Sekian sahaja berita sukan untuk malam ini. Kembali semula bersama Hazel dan Andy. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia. Perlawanan bola sepak terulung dunia, Piala Dunia FIFA Qatar 2022. Kira detik penantiannya kini bermula. Dalam FIFA World Cup Road to Final, dibawakan sepanjang 10 episod setiap Jumaat 8 malam di saluran sukan RTM. Bertemu kembali. 70% barisan ahli Majlis Kerajaan Negeri Exco Johor yang dilantik hari ini merupakan golongan muda dan di bawah usia 40 tahun. Barisan 10 Exco yang ditampilkan juga dibarisi pemimpin pelbagai kaum dengan mengambil kira keseimbangan jantina sekaligus mencerminkan wajah sebenar bangsa Johor. Saya bersama barisan ini akan bekerja keras untuk memenuhi segala janji yang telah dibuat oleh Barisan Nasional sepanjang kempen pilihan raya negeri Johor baru-baru ini. 5 ikhtiar Barisan Nasional Johor iaitu kemajuan ekonomi, kesejahteraan rakyat, orang muda Johor, pentadbiran berintegriti dan reformasi politik pasti akan dilaksanakan serta menjadi keutamaan kami. Beliau yakin barisan Exco yang dilantik berupaya menggalas tugas dan tanggungjawab yang diberikan dengan penuh amanah, dedikasi dan integriti sepanjang tempoh 5 tahun yang akan datang. Beliau berkata demikian dalam sidang media di kediaman rasmi Menteri Besar Johor. Turut hadir 10 ahli Dewan Undangan Negeri Adun Johor yang baharu dilantik sebagai Exco Johor. Menerusi rancangan fizikal negara keempat, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli menyasarkan 50% kawasan berhutan di Semenanjung Malaysia menjelang 2040. Menterinya, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata sasaran itu merupakan titik perubahan dalam memperkukuh usaha pemeliharaan dan pemuliharaan kawasan berhutan, khususnya di Semenanjung Malaysia. Menerusi kenyataan, beliau memaklumkan Kerajaan Persekutuan telah menyediakan insentif kewangan bagi membantu kerajaan negeri mengambil tindakan lebih proaktif dalam memelihara dan memulihara kepelbagaian biologi serta kawasan perlindungan. Kerajaan negeri juga digalakkan untuk memohon geran di bawah Tabung Amanah Konservasi Sumber Asli NCTF bagi merancangkan lagi aktiviti penyelidikan dan konservasi di negeri masing-masing. Sehingga hari ini sebanyak 27.87 juta pokok telah berjaya ditanam di seluruh negara bagi kempen penanaman 100 juta pokok sejak dilancarkan 5 Januari tahun lalu.
Saudara, 460 kotak arak pelbagai jenama termasuk kenderaan bernilai lebih RM300,000 dirampas. Susulan rampasan itu, satu sindiket yang disyaki menjalankan aktiviti pengedaran arak tidak bercukai di sekitar Lembah Kelang tumpas. Komander Brigade Tengah Pasukan Gerakan Am PGA Ceras DCP Muhammad Abdul Halim berkata, dalam serbuan sama, PGA turut menahan 3 lelaki warga negara Bangladesh berumur 30 hingga 41 tahun. Serbuan dilakukan di premis Taman Perindustrian Alfa Impian Balakong, Ceras, Selangor. Turut dirampas 5,520 botol arak pelbagai jenama serta 224 stem custom disyaki tiruan. Sindiket berkenaan menjadikan premis di kawasan industri sebagai stor penyimpanan arak. Sementara itu, 27 warga asing dan 3 penduduk tempatan ditahan dalam satu serbuan di sebuah pusat hiburan di Ipoh, Perak. Serbuan dilakukan hasil makluman orang awam dan risikan terhadap pusat hiburan tersebut yang menyediakan pelayan wanita warga asing. Menerusi satu kenyataan, Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia JIM, Datuk Seri Khairul Zaimi Daud memaklumkan kesemua wanita warga asing berusia lingkungan 25 hingga 42 tahun. Mereka terdiri daripada 15 warga Cina, 9 Vietnam dan 3 Bangladesh. Wanita warga asing yang bekerja sebagai pelayan pusat hiburan itu cuba melarikan diri dan bersembunyi di bilik rahsia yang dibina khas bagi mengaburi pegawai penguatkuasa. Kes disiasat di bawah Akta Imigresen 1959-63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Saudara, dalam hashtag malam ini ada satu kisah unik. Pengantin memberi buah tangan sayur-sayuran membuatkan ramai tetamu yang hadir sangat teruja. Satu pilihan buah tangan yang bijak dan pasti mendapat sambutan ramai. Kita saksikan hashtag malam ini. Ya, sudah pasti menjadi kebiasaan bagi pengantin menyediakan buah tangan untuk tetamu yang hadir ke majlis perkahwinan. Biasanya, telur, kek antara buah tangan yang selalu diberikan. Namun baru-baru ini tular di laman TikTok apabila pasangan pengantin ini menyediakan buah tangan yang unik, iaitu pelbagai jenis sayur-sayuran. Memang menarik dan lain dari yang lain. Rata-rata netizen memuji pihak tuan rumah kerana inisiatifnya sangat mendapat sambutan. Baru-baru ini tular video seorang ibu pasrah dengan gelagat anaknya membawa ikan. Menerusi video yang dibuat oleh Atikah Nizan, kelihatan seorang kanak-kanak lelaki yang baru lepas menangis sedang bermain dengan seekor ikan yang sudah mati. Apa yang lebih melucukan adalah cara dia memegang ikan tersebut seolah-olah memegang mainan. Meraih lebih 1.5 juta tonton, warganet terhibur dengan gelagat kanak-kanak ini. Komik pertama terbitan Marvel dari tahun 1939 dilelong pada harga melebihi $2.4 juta Amerika atau 10.1 juta ringgit. Naskah yang dirujuk sebagai Marvel Comics #1 berusia lebih 8 dekad itu masih dalam keadaan baik dan dibeli oleh seorang yang enggan dikenali. Namun digambarkan pengumpul tersebut sebagai seorang lelaki berusia 40-an yang tinggal di luar Amerika. Komik ini merupakan satu naskah yang disifatkan sebagai salinan komik bersejarah. Komik itu menampilkan kemunculan pertama karakter Human Torch, Khazar, Angel dan Submariner. Saudara, paparan hashtag itu tadi menutup tirai berita perdana edisi 26 Mac. Saya Reza Rohadian. Saya Hazel Desmond. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.